والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من تراب لا فرد لا عربي ولا أجمي إلا من اتقى. وقال أيضا إنما الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. وقال أيضا بلغوا أني ولو آية. صدق الله العظيم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala kasih sekalian, dengan kasih sayang daripada Allah, kesian belas daripada Allah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, berpagi-pagi kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, membolehkan kita untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rintik-rintik hujan turun di pagi hari. Di masa ni banyak lagi saudara-saudara kita yang masih lagi tidur lena, kesedapan dalam bermimpi, tetapi kita Allah Subhanahu wa taala pilih untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukuri. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur pada Allah Ta'ala ini, maka kita akan dapat ditambah oleh Allah Ta'ala dengan nikmat-nikmat beribadah dengan yang lain. Tuan-tuan yang Allah SWT kasih sekalian, kita sebagai manusia ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi manusia. Kita tak pernah minta kepada Allah SWT untuk jadi manusia. Tetapi apabila sudahnya kita menjadi manusia ni, maka tak boleh tidak kita kena berpegang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalamullah, perkataan-perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan juga sabdaan-sabdaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dua inilah sahaja yang boleh membentuk kita menjadi manusia yang sebenar-benar manusia. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala kasih sekalian, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menjadi nabi, menjadi rasul untuk membimbing manusia supaya manusia berubah daripada kelakuan dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan mereka bertuhankan selain daripada Allah 360 ekor berhala Lat dan Uzza di atas berhala, di atas Kaabah. Ketika itu manusia bertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW dengan berseorangan diri, seorang diri sahaja dia telah membawa amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membawa manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tekunnya Nabi SAW, bersungguh-sungguhnya Nabi SAW membawa amanah ini, maka sedikit demi sedikit
daripada kalangan jahiliah telah berpegang dengan agama Allah Ta'ala. Bermula daripada isteri Nabi SAW sendiri, kemudian sahabat yang terdekat iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian sepupu Nabi SAW iaitu Ali radhiyallahu anhu. Kemudian bermulalah perkembangan agama di kalangan para sahabat. Di antara sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, maka ada juga sahabat-sahabat yang telah telik di atas kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhati di atas kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini ada yang terdahulu dan ada juga yang terkemudian memeluk agama Islam. Jadi apabila sahabat-sahabat Nabi SAW tadi telah memeluk agama Islam, maka mereka semua telah mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dan sanggup berkorban apa sahaja untuk Nabi SAW. Nahnu nubayyi'una Muhammadan, kami berakad janji setia terhadap Nabi SAW, walaupun apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan Rasul, walaupun berbentuk harta benda, walaupun berbentuk kekuatan tubuh badan, sehinggakan nyawa kami sanggup kurban untuk agama Allah SWT. Jiwa para sahabat apabila telah beriman kepada Allah SWT dan apabila mereka telah menyaksikan bahawa kata mukjizat daripada Nabi SAW, maka terkukuhlah, tertanamlah keimanan yang kejat dalam hati mereka. Berbanding dengan kita sekarang ni, tuan-tuan Allah Ta'ala muliakan, kita dilahirkan umat akhir zaman. Tidak ada mukjizat lagi yang kita akan nampak. Tidak ada contoh tauladan daripada sekalian orang Islam yang mempunyai sifat-sifat orang Islam yang sebenar yang boleh kita nampak dengan mata kasar kita. Tak akan kita temu. Walaupun begitu, tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, dengan kasih sayang daripada Allah Ta'ala terhadap diri kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat contoh tauladan di atas diri-diri para sahabat supaya kita mengikut para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Abu Sufyan meriwayatkan bahawa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ashabika nujum bi ay muhtadaitum ihtadaitum, sahabat aku seperti bintang di langit, yang mana satu kalau kamu turut nescaya kamu akan dapat petunjuk. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, dalam kita menjalani kehidupan kita dengan suasana, dengan keadaan kita di akhir zaman ini tadi, tuan-tuan, maka kita kena bersungguh-sungguh di atas jalan yang Nabi SAW ajar kepada para sahabat. Keyakinan yang betul terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa segala keadaan sekalipun, hal keadaan apa sekalipun yang berlaku pada diri kita, berlaku pada dunia, berlaku kepada para masyarakat, maka kita kena yakin itu adalah marinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena yakin bahawa cara hidup Nabi SAW hanyalah adalah jalan pertunjuk untuk membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, tidak ada cara untuk kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang begitu betul ataupun begitu lurus, melainkan dengan cara kita beribadah dengan Allah Ta'ala dengan berupa semaya. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada ini umat iaitu semayang 5 waktu, di mana dengan semaya ini tadi kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, menundukkan kita punya dahi kepada tempat yang setaraf dengan kaki kita, mengakui kebesaran Allah Ta'ala, mengakui keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dengan di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelesaikan segala masalah-masalah kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan buka khazanah dia, menganugerahkan apa saja hajat daripada kehendak-kehendak dalam hati kita. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, keilmuan agama begitu luas, walaupun diberi kepada Nabi SAW. Nabi SAW beritahu, apa yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada aku seolah-olahnya seperti setitik air daripada lautan yang luas. Ilmu Allah Ta'ala begitu luas, ilmu Nabi SAW sahaja pun luas dah. Maka kita kena mencari ilmu pengetahuan supaya kita boleh dapat kenal yang mana perintah Allah Ta'ala, yang mana larangan daripada Allah.
dalam keadaan kita mengetahui, mencari ilmu pengetahuan, maka disuruh kita untuk mengenal daripada siapakah kita mendapat ilmu. Adakah kita mendapat ilmu daripada orang yang sekadar ilmu dari segi bacaan sendiri, ataupun orang yang mempunyai sanad pengilmuan sampai kepada Nabi SAW. Begitulah juga kepada amalan zikir yang diamanahkan kepada kita di hari ini. Adakah kita ambil daripada orang-orang yang dipanggil syekh, masyayikh yang mempunyai sanad zikir sampai kepada Ali radhiyallahu anhu, sampai kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sampai kepada Nabi SAW. Tak boleh tidak dua perkara ni, ilmu dan zikir. Maka kita kena amati cara kita mengambil. Kalau tidak, tuan-tuan yang Allah SWT muliakan, maka kita akan ditipu daya oleh syaitan, ditipu daya oleh hawa nafsu kita sendiri, ditipu daya oleh akal kita sendiri, yang kita sangka bahawa kata kita menduduki jalan yang sebenar, padahal kita tidak menduduki jalan yang sebenar. Sebab itu Allah SWT suruh kita 17 kali minta kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah Ta'ala jalan yang sebenar. Kerana di atas dunia, apatah lagi kita di alam akhir zaman ni tadi, jalan-jalan menuju pada Allah Ta'ala ni tadi, Allah Ta'ala mengkelirukan kepada kita. Sengaja Allah Ta'ala buat, iaitu Nabi SAW beritahu 73 jalan umat akhir zaman. Hanya satu jalan saja dapat menuju kepada syurga, keredaan daripada Allah Ta'ala. Silap jalan kita di atas dunia, maka gagallah kita. Bagaimana Umar radhiyallahu anhu beritahu bahawa sahabat aku dua orang telah sampai kepada matlamat, iaitu Nabi SAW dan Abu Bakar. Maka ini adalah giliran aku pula, sama ada aku sampai atau tidak kepada matlamat yang dua orang itu telah sampai, iaitu Nabi SAW dan Abu Bakar. Umar sendiri takut bagaimana menjalani kehidupan atas dunia, takut salah jalan, maka sesat buat selama-lamanya sampai kepada hari kematian. Tuan-tuan yang Allah SWT muliakan, susahnya kita hidup atas dunia ni tadi kerana kita kena beribadah kepada Allah, hablum minallah, dan yang kedua iaitu kita kena hablum minan nas, kena hubungan kita yang baik kepada manusia, hubungan baik kita terhadap Allah Ta'ala dengan segala perintah-perintah Allah Ta'ala yang kita kena turut, sama ada perkara itu perkara yang kita dengar daripada telinga kita sendiri ataupun kita dengar daripada masyayikh. Maka semua kalam-kalam Allah yang membentuk perintah, semuanya kita kena laksanakan. Tidak ada penolakan, tidak boleh ada penolakan dalam diri kita. Begitu juga dengan cara kehidupan Nabi SAW, kita kena ambil semua sekali memasuki dalam diri kita. Allah Ta'ala beritahu, udkhulu fi silmi kafah, masuklah dalam agama Islam sekaliannya. Kemudian kita kena pula buat hubungan dengan manusia. Hubungan manusia bermula daripada diri kita sendiri, kemudian kepada ahli keluarga kita, kepada anak-anak kita. Sebab itu Allah SWT beritahu, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan diri ahli keluarga kamu daripada api neraka Jahannam. Tuan-tuan yang Allah SWT muliakan, azab Allah SWT sentiasa menanti, sentiasa menunggu bagi orang-orang yang derhaka pada Allah, tidak menuruti perintah Allah SWT, tidak mengikuti Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW beritahu, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, qila man ya'ba ya Rasulullah, qala wa man ata'ani dakhala al jannah wa man asani faqad aba. Semua umat aku akan menuju kepada syurga, tetapi ada mereka yang tak mahu masuk syurga. Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Mereka adalah orang yang enggan masuk syurga, tak masuk syurga. Jadi tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, bagaimana sifat enggan, sifat tak boleh timbul dalam diri manusia. Sifat tak boleh timbul dalam diri manusia apabila mereka mempunyai akidah yang terpesong, akidah yang salah, akidah yang bukan dibawa mari oleh Nabi SAW, dan tariqat, jalan kehidupan mereka, surah, sirah dan sarirah mereka tak menyerupai Nabi SAW. Maka mereka akan contoh tauladan mereka selain daripada Nabi SAW, corak kehidupan mereka selain daripada perintah Allah dan cara Nabi SAW. Maka mereka telah akan menuju kepada jalan yang tak sebenar. Yang itu dikatakan Nabi SAW, mereka yang enggan,
Dua jalan yang sebenar yang membawa kita kepada syurga Allah Ta'ala, iaitu apa saja perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan cara kehidupan Nabi SAW. Apabila kita tinggalkan dua cara ni tadi, dua perintah ni tadi, dua jalan ni tadi, maka kita tidak akan sampai kepada jalan yang Nabi SAW dan sahabat-sahabat mereka sampai. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan, setiap amalan kita kena buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Sama ada kita berbuat satu benda yang halus ataupun satu benda yang besar, semestilah kita buat hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hingga kan perkara taat pun kita buat kerana Allah, perkara maksiat kita tinggal pun kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keikhlasan akan membawa kita kepada martabat yang tinggi, darjat kedudukan kita yang tinggi, dan pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi berlipat-lipat kali ganda, bergantung di atas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan, kehidupan kita adalah umat akhir zaman, umat yang mana tidak ada nabi, tidak ada rasul, tetapi kemuliaan kita iaitu dengan kerja agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermulanya daripada zaman Nabi SAW, iaitu sahabat-sahabat. Mereka-mereka ni tadi, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengamanahkan untuk memikul agama, maka mereka menyebarkan agama seluruh dunia, sehingga kan mereka sanggup berjihad di jalan Allah Ta'ala untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana ini adalah kemuliaan umat akhir zaman. Berbanding dengan umat-umat terdahulu, mereka hanya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata, tidak menghiraukan keadaan hal orang lain. Tetapi umat Nabi SAW ni tadi diamanahkan oleh Allah Ta'ala, tak boleh tidak kena buat amal ma'ruf nahi mungkar. Apabila kemungkaran dilakukan, maka semua manusia kena cegah dengan kuasa. Tak mampu cegah dengan kuasa, kena cegah dengan mulut. Tak mampu dengan mulut, maka kena ada beci dalam hati. Kalaulah tidak ada beci dalam hati pun, maka itu adalah orang yang orang dipanggil sebagai selemah-lemah iman, yang ada beci dalam hati. Kalau dalam hati kita tak ada nak beci maksiat, benci kemungkaran, maka seolah-olahnya kita tak mempunyai iman. Itu dikatakan bahaya kita duduk di akhir zaman. Syariat Allah Ta'ala telah ada, syariat yang Nabi SAW telah bentuk dalam diri kita. Adapun dalam kerja agama ni tadi, li'a'la kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab itulah apabila Nabi SAW untuk menjalankan usaha dakwah dia, walaupun Nabi SAW ni tadi likafatil linnas, untuk semua manusia, rahmatan lil alamin, supaya dapat rahmat sekalian alam. Walaupun Nabi SAW tidak keluar daripada tanah Hijaz, daripada tanah Arab, tetapi Islam telah berkembang seluruh dunia. Zaman Umar, 2/3 dunia telah memeluk agama Islam, dijajah oleh Umar radhiyallahu. Kenapa? Cara yang Nabi SAW bawa bergantung ataupun contoh tauladan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sematkan dalam Al-Quran, iaitu kisah-kisah para anbiya terdahulu, bagaimana mereka dengan umat mereka gagal, sehingga kan mereka ada berdoa untuk kebinasaan umat-umat mereka. Nabi Nuh telah berdoa kepada umat dia supaya dapat kebinasaan selai dengan air. Nabi Musa telah doa dengan Allah Ta'ala sehingga kan Fir'aun selai dengan air. Umat-umat terdahulu dengan nabi-nabi, maka jadi contoh tauladan Nabi SAW untuk buat dakwah di akhir zaman. Dan Nabi SAW faham umat-umat terdahulu tak dibolehkan untuk berdakwah, maka Nabi SAW telah mengarahkan semua sahabat-sahabat dia hujung-hujung dunia untuk menyampaikan dakwah manusia kepada Allah, mengenalan manusia kepada Allah Ta'ala. Di hari ini tuan-tuan, giliran kita pula, kita lah orang umat akhir zaman yang kena menyambung kerja Nabi SAW. Walaupun kita tak melihat Nabi SAW, tetapi kita orang panggil yang yakin dengan Nabi SAW. Satu ketika Nabi SAW duduk di mimbar, duduk di birah Masjid Nabi, maka Nabi SAW telah berkata kepada sahabat, aku rindu nak lihat sahabat, nak melihat saudara-saudara aku, rindu kepada saudara-saudara. Maka sahabat Nabi SAW tanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara kamu? Nabi SAW bagi tahu, kamu adalah sahabat aku. Tapi akan muncul di akhir zaman mereka-mereka yang tak pernah lihat aku, tak pernah dengar perkataan aku,
tapi mereka yakin dengan aku. Sehingga kan kalaulah mereka ni tadi aku buat takaza, untuk nakkan pengorbanan, maka mereka akan sanggup mengorbankan segala-galanya untuk aku. Jadi tuan-tuan yang Allah muliakan, timbulnya perasaan ni apabila timbulnya kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Hari ini kasih sayang Nabi SAW tak begitu wujud dalam diri kita, tak begitu timbul dalam hati kita, sehingga kan amalan Nabi SAW kita tak dapat bawa dalam diri kita. Fikrah Nabi SAW, fikir Nabi SAW juga tak masuk dalam akal kita, sehingga kan kehidupan kita bercanggah, bertentangan dengan cara hidup Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang Allah muliakan, kita dilahirkan untuk manusia. Kerana Nabi SAW beritahu, khairun nas liyanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada bui manfaat kepada manusia yang lain. Untuk masuk tu tuan-tuan yang Allah muliakan, kita azamlah dalam diri kita, tanamlah perasaan untuk kita buat pengorbanan untuk agama. Masa yang di akhir zaman ni tadi telah dekat. Nah, janji-janji Allah Ta'ala, alamat-alamat besar hari kiamat satu demi satu telah muncul. Nah, dan di belakang-belakang ni pula akan menunggu kedatangan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang akan membawa kerosakan di atas muka bumi ni pula. Jadi persiapan kita kena sedia iman yang kukuh, amalan yang sempurna, supaya kita dapat selamat diri kita, keluarga kita dan sekalian umat Nabi SAW. Bermula dengan pengorbanan diri kita sendiri. Kita bagi masa kepada jalan Allah SWT. Kerana ramai orang sini dah biasa keluar dah 4 bulan, 40 hari, bentuk 2-3 jemaah dah naik masjid ni. Jadi tuan-tuan kena azamlah supaya bangkit semula. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita menyelamatkan diri kita pertama sekali, keluarga kita, masyarakat dan umumnya kepada seluruh umat, supaya dapat selamat daripada ujian Allah Ta'ala, supaya dapat selamat daripada neraka Allah Ta'ala dan menuju kepada syurga Allah Ta'ala. Kita bagi azam dalam diri kita supaya kita dapat pengorbanan untuk agama Allah Ta'ala, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik.